Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sahabat semua, suara saya dengar tak? Minta komen sikit. Aku pun tak dengar suara. Suara jelas tak? Aku tak jelas suara. Waalaikumsalam. Al-Faqir Syamir, Pangeran Muda Al-Furqan. Okey, lama sekali saya dah lama sangat tak live. Waalaikumsalam, Ahmad Naufal. Alhamdulillah. Okey, jadi saya pun dah lama tak live. Banyak perkara yang saya sibuk lah. Duk ulang alik pergi Kedah dan tengah mengatok berbagai program lah. Okey, jadi topik kita pada malam ni sebenarnya, sebelum nak cerita saya topik, iaitu tajuk dia membudayakan sejarah ni, saya seperti mana yang tuan-tuan maklum, saya sedang mengadakan satu siri jelajah di bawah tajuk Haul Ziarah Kesultanan Ulama dan Pahlawan, yang bertemakan kepada isu yang saya duk bawa sama hari ni, iaitu Perang Selisih. Jadi Alhamdulillah dah selesai di Kedah, di Perak, dan 23 bulan 6 akan berlangsung haul di Pulau Pinang, bertempat di Kota Aur, Penaga, Kepala Batas Pulau Pinang lah. Jadi kepada yang menonton, saya jemput hadirlah pada program tersebut. InsyaAllah kita akan keluarkan poster. Dan sekarang saya sedang dalam proses perbincangan dengan Angkatan Pahang. Bila dengar angkatan ni macam benda apa ni besar kan. Angkatan ni tak ramai pun naknya kan. Jadi tapi penerimaan masyarakat kepada program-program sejarah ini Alhamdulillah sedang berkembang lah dengan cara yang baik, insyaAllah. Waalaikumsalam Nazrin Suhaimi daripada Perak. Okey. Jadi topik kita pada malam ni ialah membudayakan sejarah. Sejarah ni satu perkara yang luas. Dunianya itu berbeza. Dunianya sejarah itu kaku, dingin dan tidak berperasaan. Sebab kita mengkaji tentang orang yang dah mati. Kita mengkaji peristiwa yang kita tak lalui, dan kita hanya mendengar ataupun membaca daripada catatan-catatan yang ditinggalkan kepada kita. Sejarah ni dia satu ilmu yang bagi saya kompleks, sebab ia akan sentiasa berkembang dan sentiasa akan ada perbahasan. Jadi selama ini, Waalaikumsalam Abdul Rahman Ayub. Jadi selama ini kita yang duduk dalam dunia sejarah ini melihat sejarah adalah satu satu alat, sebagai satu alat kepada semangat nasionalisme politik lah terutamanya, dan sejarah dilihat sebagai satu perkara yang tidak dapat dikaitkan dengan benda-benda lain dalam kehidupan kita. Jadi sejarah ini adalah satu benda yang sebenarnya luas, ibu segala ilmu, di mana falsafah ahli falsafah barat, Arab dan sebagainya mengatakan bahawa sejarah adalah ilmu, ibu kepada segala ilmu. Tetapi menjadi ibu itu tidak ditonjolkan dalam dunia hari ini. Ilmu sejarah itu tidak berkembang, tidak dilihat sebagai satu ibu. Jadi macam kita lah, bila kita cakap ibu kita ni, bagi kita ni ibu tu adalah segala-galanya. Macam tu juga bidang sejarah. Tetapi di Malaysia ni sedang berlaku satu perubahan yang mengambil masa lebih kurang satu generasi lah untuk naik semula. Dan kalau tuan-tuan tengok, sudah muncul filem-filem bertemakan kemelayuan dan sebagainya, yang Alhamdulillah lah satu perkembangan yang positif. Ini semua hasil daripada penggerak-penggerak
yang muncul 10 tahun dulu, di mana mereka telah berusaha lah sebaik mungkin untuk membudayakan sejarah ni. Jadi kita ni, saya mengaji, belajar, saya banyak membaca dan saya tidak terlibat dalam proses-proses pembudayaan yang dilakukan oleh ramai orang. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam. Apa tadi? Aiman Fitri ya. Okey, jadi kenapa haul ni dibuat? Haul ni adalah satu, saya nak bagi penjelasan kepada semua rakan-rakan yang menonton. Haul ni ialah satu konsep di mana kita haul tu sendiri bermaksud memperingati. Haul itu bermaksud satu perkara yang menyedihkan. Itu maksud haul. Jadi bila kita buat haul memperingati Kesultanan Ulama dan Pahlawan, secara automatiknya kita mengingati kepada sejarah silam. Jadi dalam proses kita nak mengingati peristiwa-peristiwa sejarah itu, perlu ada satu gabungan. Jadi saya melihat kepada struktur sosial masyarakat Melayu, saya lihat kita ni berpecah belah. Kita ada orang kata apa, cara pondok dengan cara pondok, ulama dengan cara ulama, guru-guru agama dengan cara guru agama. Masing-masing berbahas. Kalau kita tengok hari ni, keluar perbahasan-perbahasan agama yang saya sendiri naik takut. Dulu silat. Dulu zaman saya 10 tahun dulu, bergaduh pokok silat ni. Hak ni nak jadi guru utama, hak ni nak tunjulkan ilmu dia, inilah silat yang lebih ke depan menonjol daripada orang lain. Itu contoh 10 tahun dulu. Di bidang sejarah, 5 tahun yang lepas, bila muncul kumpulan-kumpulan indie yang cuba nak menjadikan sejarah ini satu bentuk pop, satu bentuk budaya sejarah yang diringankan. Maksudnya dulu sejarah ni dikaji dengan begitu berat, orang baca sampai sakit kepala. Tetapi 5 tahun yang lepas muncul kumpulan-kumpulan baru yang cuba hendak meringankan bidang sejarah itu sendiri. Jadi meringankan itu tidak salah. Tetapi apabila kita membahaskan daripada sudut ilmu, sebab kita ni kena faham tuan-tuan, kita hidup dalam masyarakat majmuk. Jadi ada perkara-perkara yang kita terpaksa pertahan daripada kaum yang lain. Contohnya 5 tahun dulu kita bergaduh dengan Colo. Tiba-tiba 5 tahun yang dulu juga kita bergaduh dengan pok-pok yang klaim kata Kalang Kia tu mai daripada perkataan Cina. Hang tuah, ang tuah tu mai daripada perkataan Cina. Jadi tuan-tuan kena faham, kita berbahas sejarah ini bukan kita nak meringankan ilmu tu saja, tetapi kita kena ingat bahawa kita bukan saja berperang ataupun berbahas ataupun bercanggah pandangan dengan orang kita sendiri, tetapi kita juga bertembung dengan masyarakat bukan Melayu. Itu fungsi sejarah yang tuan-tuan kena faham. Okey. Jadi berbalik pada haul tu tadi, apabila melihat kepada perjalanan ketiga-tiga kumpulan ini, maka suara tak jelas Allah. Sana suara tak jelas tak ada. Macam mana orang? Okey. 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 Jadi apabila saya melihatlah kepada ketiga-tiga elemen ni, orang pondok, orang agama dengan cara agamanya, silat dengan cara silatnya, sejarah dengan cara sejarahnya, maka apa kata kalau kita gabungkan ketiga-tiga kumpulan ni tadi? Sebab tuan-tuan kena faham, mungkin orang tak biasa, ni satu perkara yang baru dalam masyarakat kita. Dulu kita kecoh dengan kumpulan Yahanana. Dia dah menyanyi Yahanana tu semua sampai kena fitnah. Habib-habib ni semua kena fitnah. Kita kena faham tuan-tuan bahawa agama yang dibawa kepada kita ni mai daripada mereka. Bukan daripada, maksud saya ni mai daripada tanah Arab. Mereka ini adalah waris-waris, mewarisi. Saya tak maulah bahas agama, tapi secara mudahnya begitu.
kalau nak menceritakan sejarah agama ini, macam mana masuknya Islam ni, sudah dibahaskan oleh Syed Hussein Alatas yang membidas dakwaan Winston yang mengatakan bahawa agama Islam itu mai daripada India. Agama Islam di tanah Melayu ini datangnya daripada India. Itu boleh dibaca dalam buku karangan Syed Hussein Alatas yang bertajuk Sejarah Kebudayaan Islam. Ada dia tulis, lebih kurang macam itulah tajuk dia. Jadi dia sudah menolak pandangan Winston yang mengatakan bahawa Islam di tanah Melayu itu datang daripada India, seperti mana agama Hindu yang datang ke tanah Melayu datang daripada India. Itu satu perbahasan yang panjang. Jadi kita kena faham bahawa orang-orang yang membawa agama ini berasal daripada tanah Arab. Kemudiannya mereka berdagang apa semua, berkahwin apa semua. Kemudiannya berlaku diaspora ataupun berpindah randah lah. Diaspora ni perkembangan. Dan Islam tu sampai kepada kita. Okey, itu satu. Yang kedua, daripada segi ilmu silat. Silat ni kita ada banyak. Macam-macam perguruan. Masing-masing ada bunganya sendiri, tarinya sendiri. Masing-masing ada buah pukulnya sendiri. Dan kita meraihkan. Saya faham, dulu saya melalui macam saya di bidang sejarah, saya ni berkobar-kobar semangat kan. Saya duduk tentang sampai orang panggil saya Wahabi. Wahabi sejarah. Bukan Wahabi agama tu, Wahabi sejarah, sebab saya berpegang kepada dokumentasi. Tetapi dalam proses tersebut saya belajar. Saya bercampur dengan orang apa semua. Barulah saya sedar bahawa bukan semua perkara itu terletak di dalam dokumen. Dan bukan semua perkara itu terletak di dalam lisan. Tugas kita hari ini ialah menggabungkan kedua-dua elemen tersebut dan kita jadikan ia sebagai panduan dan arah tuju ataupun arah tunjuk kepada kita untuk memimpin masyarakat. Maknanya masyarakat kita ni bukan semua pandai. Saya pun tak pandai. Ada benda yang saya jahil. Jadi kita yang ada ilmu ni, orang Melayu ni, kita kena sama-sama. Hang mimpin cara hang. Hang ada ilmu ni, hang pimpinlah masyarakat kita. Jadi di bidang sejarahnya macam itulah. Okey, jadi haul ini dibuat dengan saya berpandangan bahawa sudah sampai masanya kita menggabungkan ketiga-tiga pihak ini. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah Perang Kedah Siam sendiri, terasnya begitu. Ini bagi saya. Teras kepada penyatuan ini kita sandarkan kepada kisah Perang Kedah Siam. Yang pi bersilat dulu ni, yang pi berperang dulu ni adalah Tok Guru. Tok Guru Pondok. Dan dalam masa yang sama, mereka adalah panglima. Sebab dulu kita duduk cuba kita imajinasi zaman dulu, zaman yang tak ada teknologi. Apa yang tinggal pada zaman tu? Dan yang ada cuma hal-hal agama, baca kitab-kitab. Itulah cara hidup dulu. Jadi mereka ni daripada menjadi tok guru silat, mereka juga mengajar agama. Tidak ada perpecahan, tidak ada perbezaan. Maksudnya bila nak berperang tu, semua sekali pi. Maknanya hang tak ada cara hang aku tak. Tapi di waktu amannya, biasalah. Manusia bila aman ni, dia akan carilah kesalahan, perbezaan, hujah yang membezakan antara satu sama lain. Sekarang ni kalau kita tengok, sudah ada pemisahan. Maknanya sekularisme itu bukan sekadar berlaku dalam bidang ilmu. Tapi sekularisme yang dikaitkan dengan agama juga telah memisahkan budaya itu sendiri daripada kita. Budaya orang Melayu, siangnya ataupun malamnya mengaji agama, kemudiannya tengah malamnya belajar silat. Sebab itu dalam persilatan, dia ada ilmu batin dan fizikal. Ilmu batin ni macam-macam lah. Ilmu hitam putih tu. Kepada yang nak cari ilmu hitam, belajar agama. Kepada yang nak belajar ilmu hitam, carilah benda-benda yang memuji jin dan sebagainya. Itulah ilmu batin. Tetapi akibat kesan daripada sekularisme ini, maka kita ditanam dalam pemikiran bahawa ilmu-ilmu kebatinan ni tadi ni merosakkan masyarakat. Lah pula kita tengok dalam perbahasan agama ada muncul pemikiran-pemikiran baru ataupun cabang-cabang furuk. Cabang agama pula. Cabang-cabang pemikiran dan agama yang membahaskan hal-hal kebatinan sampai muncullah batiniah dan sebagainya.
Agama ni bagi saya satu perkara yang hanya hang saja yang rasa. Hang saja yang tahu. Kalau hang tahu, saya biasa tengok lansiak kat sini-sini. Hang saja yang tengok. Saya pernah mimpi macam ni. Hang saja yang mimpi. Mimpi tu orang lain tak boleh rasa. Macam tu juga dengan ilmu kebatinan ni. Saya bukan nak cerita ilmu kebatinan, tapi nak menerangkan bahawa agama dan persilatan itu dahulunya bersekali. Bersanad. Bukan pakai doa. Saya pun belajar silat juga dulu ni. Saya pun belajar silat gayung, saya pun belajar silat bunga. Jadi ada perkara-perkara yang diturunkan kepada kami ni sebagai pelajar. Kita amal dia saja. Lama bila kita mengaji agama, timbul persoalan, bukan kita nak mempertikaikan ilmu tu. Sebab timbul persoalan, mana sanad dia? Sanad ilmu ni mana? Mai daripada mana? Macam satu silat yang saya belajar ni, dia ada sanad 14 guru. Daripada guru ni, daripada guru ni, daripada guru. Kena hafal. Jadi itu ada sanad. Tetapi dalam hal kebatinan berbeza. Sebab tok guru ni tadi ni, dia pergi belajar 10 guru. Katalah guru yang keempat pergi belajar 10. Guru yang kelima pergi belajar 15. Jadi di situ sudah ada perbezaan di antara guru keempat dengan guru kelima. Jadi kita ni, saya ni, anak murid generasi yang ke-14, menerima perbezaan tersebut dan kita bawa benda tu. Cuma atas kita sendiri, macam mana benda tu kita nak amal. Sebab bila kita ambil sanad doa ataupun sanad ilmu kebatinan ni, kita kena, dulu saya budak saya tak tahulah, tak erti apalah. Okey, tok guru kata lagu ni, kita okey, kita pun amal. Tapi bila kita masuk dalam dunia agama, macam saya duk belajar, duk buat, duk kenal-kenal geng-geng tarikat, geng-geng zikir, geng tabligh. Saya belajar dengan mereka. Jadi bila main mok macam ni, saya teringin nak tanya, ni tok guru, tok, ni doa ni ambil tak mana? Mana sanad dia? Benda ni yang kita tak ada. Sedangkan persilatan dan agama itu sekali. Kita duk cerita pasal falsafah pemakaian. Pakai tengkoloknya bersanad. Ini kenapa? Pakai menggambarkan serban. Kita pakai syampin pasal apa? Kita memberi satu gambaran falsafah budaya Melayu dalam pemakaian kepada bentuk agama. Tetapi daripada ilmu yang lain itu kita belum lagi cuba memberikan satu takrifan kepada pandangan bahawa persilatan ini, amalan ini datangnya daripada doa sekian. Begitulah adanya. Saya bukan nak membahas sangat pasal persilatan dan ilmu kebatinan. Cuma nak menerangkan bahawa tujuan saya buat benda ni adalah untuk menjadikan budaya masyarakat Melayu itu kembali kepada islah. Saya ni bukan pandai agama, saya tak pandai. Tetapi bila saya bercampur, saya buat haul di sini, saya nampak aneka warna orang Melayu ni. Lain Padang, lain belalang. Maknanya di Padang ini, contohnya di Kedah, Padangnya begini. Di Pulau Pinang, Padangnya begini. Jadi saya ni, walaupun saya duduk cerita pasal Kedah, tetapi saya masih lagi tak faham Padang dengan Padang Kedah. Saya main ke Pahang, lain pula cara dia. Pi Perak, lain pula cara dia. Jadi, tetapi penyatuan kita sudahnya ada dah dua perkara, iaitu agama dan bangsa. Dalam agama ini kita tauhid. Dalam bangsa, kita berpegang kepada kita ni adalah serumpun. Jadi, dalam macam-macam perbincangan ini, yang saya bincang guru-guru ni, adalah arif billah, orang-orang yang duduk dalam dunia budaya dan persilatan. Dan ni kata, kita ni dah tak boleh dah ada perbezaan. Di zaman kita ini tidak perlu ada perbezaan. Tidak ada, contoh dia kata kat saya macam ni lah. Dia kata pertandingan silat ni tak payah buat dah.
pertandingan silat ni, dia kata lah, dia kata pertandingan silat ini telah menyebabkan perbezaan pendapat dan pandangan di kalangan perguruan-perguruan silat. Sedangkan silat itu bertujuan pada pokok pangkal dan asalnya adalah bertujuan untuk mempertahankan diri, mempertahankan agama. Yang pertama, mempertahankan agama, diri, keluarga, harta benda, masyarakat. Ini asas. Kenapa? Asas perguruan mana pun dia akan pegang benda ni. Dia kata kenapa benda ni tidak menjadi perkara pokok dalam setiap persilatan. Kenapa nak ada satu pertandingan yang membeza-bezakan? Olahraga tu tak apa nak pergi peringkat dunia. Tapi di kalangan kita ni, kata dia ni, kata Arif Billah ni lah, orang tua ni, saya tak mau sebut nama lah. Jadi dia kata, bila kita ada perbezaan itu walaupun kecil, tetapi ia akan membibitkan satu perasaan berpecah belah yang menyebabkan akhirnya kita ni pecah belah. Jadi tujuan haul ini dibuat untuk menyatukan perbezaan di antara kita. Tak apalah hang bawa cara hang nak cerita silat, contohlah main buka bunga cara lang, bunga lang. Macam-macam ada persilatan yang buka cara bunga lang. Nak cerita cara rimau ni macam-macam rimau. Pokok dia adalah rimau. Pokoknya adalah lang. Tapi perbezaan itu yang menjadi penyebab kepada perbezaan yang berlaku di antara kita. Okey, selesai satu perkara. Yang kedua, daripada segi agama. Dulu kita ada macam saya kata tadi, kumpulan Habib. And then kita ada kumpulan pondok, kita ada tarikat pula ada macam-macam. Lepas tu kita ada mazhab. Lepas tu kita ada jenis-jenis pula yang tidak bermazhab dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ni lagi banyak. Jadi kita ni selama zaman tok nenek kita, selama saya beranak ni, buka mata, pergi mengaji tajwid, masuk kafar, saya dengar bahawa saya adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan saya pegang benda tu sampai sekarang. Malah saya pernah pergi satu perbincangan kumpulan Syiah. Saya tahu dia tu orang Syiah, tapi saya minat pemikiran dia. Bagi saya pemikiran manusia ni luas, universal. Saya suka dia lebih, orang tu lah, tokoh tu lah. Dia selalu memperjuangkan tentang isu-isu kemanusiaan, tetapi daripada pandangan Syiah. Okay, so saya pergi satu event dekat Kuantan. Dia pun cerita. Lepas tu dia keluar. Dia kata Saidina Umar lagu ni, Saidina Abu Bakar macam ni, Saidina Ali macam ni, Saidina Osman macam ni. Jadi perkataan yang keluar daripada mulut dia tu mengguris hati saya sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah. Walaupun saya ni taklah mengaji agama, tapi saya dengar daripada ustazah saya masa kafar, kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah, kita pegang itu saja. Imam kita Imam Syafi'i. Dah habis cerita. Jadi saya pun dengar. Dia kata saya kalau ada Ahli Sunnah wal Jamaah, masa tu depa hitam baju hitam kat 100 orang. Dia kata saya kalau ada Ahli Sunnah wal Jamaah, saya minta maaf lah kan, sebab saya berkata ini daripada pandangan ahli penulis buku tu Rustam. Bukan Rustam, lupa lah. Dia selalu bawa lah nama tokoh tu, tokoh Iran tu. Dia kata berdasarkan pandangan ini, beginilah yang berlaku kepada Khalifah. Saya pun bila dia sebut lagu tu, saya kata saya Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan kata saya nak cerita malam ni, kata saya simple tak. Saya kata saya Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan saya sanggup mati. Kalau hampa nak pukul aku malam ni, apa pukul mai lah kepuh. Saya kata. Depa sangat 100 orang Syiah ni termasuklah free thinker, atheist. Dalam Melayu ada atheist lah. Saya dah jumpa grup ni. Saya dah biasa berbahas, bertanya dengan dia, orang etis ni. Jadi bila saya kata saya Ahli Sunnah wal Jamaah, dia tanya saya, macam mana cik tahu tuan boleh kata tuan ni Ahli Sunnah wal Jamaah?
berdasarkan apa yang tuan pegang. Nak mengatakan tuan ini adalah daripada ahli sunnah wal jemaah. Saya kata saya mengajar agama tak tinggi, tapi saya dengar tok guru saya abang ni, ustazah saya abang ni, mak pak saya abang ni, tu dia. Dia kata tuan mengaji ni bukan tuan ni agama bagi saya, dia kata agama tuan ni adalah agama keturunan. Bukanlah tuan belajar sendiri. Saya pun tak erti nak jawab. Saya mati kutu lah. Saya mati kutu. Saya pun malas nak bahas banyak-banyak. Lepas tu saya kata kat dia, ni hang jadi Syiah ni, hang mai kat mana? Bapak hang Syiah. Dia pun ingat. Dah kami duduk belah. Senang cerita aku tu. Pendekkan cerita lagu tu lah. Okey. Jadi dalam perkumpulan yang lain, dalam jemaah tabligh, saya bisa join tabligh, saya bisa keluar gash, saya bisa dengar bayan, taklim, saya bisa join. Mereka ada cara mereka. Saya mula-mula tu saya pelik. Macam benda apa mereka ni? Okay, masuk. Saya suka, kita nak berkawan. Saya tak mau ada, bila-bila saya tak mau. Saya nak berkawan, saya nak faham. Okay, saya join lah. Saya pergi lah, ketuk pintu rumah orang, bagi salam. Malu. Rasa malunya kita nak mengajar orang tu kepada agama tu. Bagi saya lah ni diri saya. Saya pun tak tahu mana, tapi kita nak ajar orang pada agama. Tapi bagi orang tabligh, itulah pegangan mereka. Tak apa, kita terima. Saya terima. Kemudiannya saya mengenal kumpulan tarikat. Saya duduk bercampur dengan orang-orang tarikat. Ini cara orang tarikat pula. Lepas tu lama-lama saya duduk dalam tarikat ni, saya kenal. Barulah saya kenal, okey, ada Habib ni mai daripada ni. Saya pun masih belajar benda-benda macam ni. Habib ni mai ikut ni. Mengambil lah, orang kata apa, mengambil berkat mereka lah daripada keturunan Nabi. Jadi proses belajar tu mengambil masa. Dan apa yang penting ialah, bagi saya, bila saya duduk dalam dunia macam ni, baru saya nampak, kita ni ada macam-macam pemikiran yang semuanya mengatakan bahawa kita nak menyatukan semua bangsa berdasarkan kepada agama, berdasarkan kepada bangsa, berdasarkan kepada nasionalisme tanah air. Semua kumpulan akan kata benda yang sama. Tetapi pendekatannya berbeza. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang sederhana. Jadi macam tu juga dengan silat. Ada pukul dekat, ada pukul jauh, ada yang bunganya pendek, ada bunganya panjang, ada tarinya nampak keras, ada tarinya lembut kan, dengan tangan duk lagu tu kan, duk letik-letik kan. Ada yang nampak keras lagu tu kan. Itu perbezaan. Dan akhirnya saya berpegang bahawa kata satu guru saya jumpa di Sungai Petani 10 tahun dulu, Baju Azmi ya. Dia kata manusia ni, kita ni macam 5 jari, panjang pendek, besar kecil, tapi kita duduk tapak tangan yang sama ni. Akhirnya mai ikut ni, di lengan yang sama, pegang macam tu sudah. Tapi bukan senang. Kita hendak, sebab kita ni manusia, kita akan rasa membeza-bezakan sesuatu. Sebab kita dalam keadaan kita senang, dah lapang, kita tengok awak jari aku yang ni macam ni, awak jari aku macam ni. Tapi bila datangnya kesusahan, hampa bayang, bila salah satu jari ni tak ada, macam itulah kita. Baru kita rasa, rupanya ada fungsi. Macam tu juga manusia, bila kita duduk dalam keadaan aman, kita akan fikir, dia ni macam ni, dia ni, ni tak betul, itu tak betul. Cuba kita perang, rupanya kumpulan ni penting. Rupanya dia ni penting. Jadi macam mana kita nak menyatukan mereka? Akhirnya saya buat haul. Saya dalam haul ni juga saya nak membudayakan sejarah dengan islah. Saya bukan pandai agama, saya tak pandai agama. Saya fikir kalau aku tak ngaji tinggi agama pun tak apalah, kurang-kurangnya aku dah menyumbang untuk agama aku, cukuplah. Bagi saya lah, ni diri saya.
Nak mengaji tinggi-tinggi, kita nak pergi baca kitab kuning ke, nak pergi baca apa Hidayatul Salikin ke, nak pergi baca sifat 20, tak erti. Tapi ini cara saya. Cara saya nak berjuang atas nama agama dan bangsa beginilah. Sama juga dengan tuan-tuan. Tuan-tuan ada latar belakang sendiri. Jadi kita pakat-pakat. Selalu saya kata, kita ni seorang, kalau seorang sengit, selalu saya kata, dalam live saya kata, kita ni, kalau seorang sengit menyumbang, 10 orang dapat 10 ringgit. Kalau 100 orang, 100 ringgit. Itu dalam ekonomi. Tapi dalam kehidupan sosial, macam itulah. Kalau hang mai daripada perguruan silat ni, mai, tak apa. Hang bawa, kita mai duduk sekali. Kita ketepikan perbezaan. Kalau saya nak cerita bab Cina, bagi contohnya, saya tulis buku Tanah Baru Negara Selatan. Sampai lah pun saya duk baca. Macam mana kongsi gelap. Kalau apa baca Triad Tabu, The Chinese, The Origin of Chinese Kongsi, The Chinese Secret Society. Mereka ni lagi banyak. Mereka ni tak ada agama. Ada satu saja, Tian Wu apa tak agama. Ada satu kumpulan kongsi gelap yang memuja Tuhan Kuan Yin. Dan mereka pun ada masalah-masalah agama. Cuma kita tak duduk dalam kehidupan mereka. Betul, Muhammad Rizal kasih sayang. Betul. Mereka tu berpecah belah. Kongsi gelap kan kita tak tahu. Haisan, Gihin, Tua Pekong, Wahsang, yang kumpulan-kumpulan yang top dekat tanah Melayu dulu ni. Mereka ni semua berpecah belah. Tetapi kenapa mereka boleh bersatu? Jawapan dia senang je. Pasal keadaan memaksa mereka untuk bersatu. Sebab masa tu semua kongsi gelap Cina ni, Cina-Cina yang main ni, hidup selai sepinggan. Susah. Jadi daripada mereka bergaduh sama-sama mereka. Dan pergaduhan itu memang berlaku antara Haisan dengan Jihin. Dan akhirnya mereka pegang, menang jadi A, kalau jadi A. Baik kita duduk sekali, kita buat ajar sekali. Itu Cina buat. Kenapa kita tak boleh buat? Lepas tu kita suka duk kata, Cina boleh. Tak, orang Melayu pun boleh. Kita dengan dia makan nasi. Beza dia makan babi, itu saja. Dia boleh minum arak dan sebagainya. Kita itu perkara-perkara yang tak boleh dalam agama. Tapi daripada perkara lain, daripada segi pemikiran budaya, saya keluar berjalan, tak ada beza pun manusia ni. Sebab tu ada kumpulan pula yang mengatakan bahawa tak ada agama yang berbeza. Semua manusia sama. Sampai keluar kumpulan yang nak menyatukan semua agama, kita buat satu agama yang baru. Sebab manusia ni sama. Memang sungguh, manusia ni sama. Kalau nak cerita pasal, orang kata cerita suami isteri bergaduh, pemikiran, perempuan cemburu, lelaki barang, sama saja. Manusia ni memang fitrahnya sama begitu. Cuma pemikiran, cara hidup tu yang berbeza-beza. Jadi kita ni yang ada kelebihan, kita bantulah yang mana kurang. Dan bila kita ada kekurangan, kita tambahkan kekurangan itu menjadi sama. Tapi ada manusia ni, tuan-tuan kena ingat, dia sesat dalam terang dengan sesat dalam gelap. Itu kena sabar lah. Jadi tujuan saya buat hal ni ialah saya nak membudayakan benda-benda ni dalam satu bentuk yang semua orang boleh duduk sekali dan terima. Bukan senang nak menyatukan pemikiran agama dengan orang sejarah. Pemikiran agama dengan persilatan. Pemikiran agama dengan sejarah. Susah. Tapi kena buat. Bukan satu tradisi orang Melayu pergi ziarah kubur. Kita ziarah kubur bapak kita. Orang agama saja yang buat kerja-kerja ni, ziarah kubur. Tok guru pi. Ni makam Tok Wali Aulia ni. Hak ni makam mufti. Hak ni makam pahlawan. Jadi depa saja yang buat kerja tu. Orang silat dengan cara bersilat. Ni cerita zaman sekarang. Lah ni Tok guru mana yang ada bersilat?
Yang apa kenal Tok Guru yang duk cakap pasal kitab kuning kau kitab 20 kau, dia tu adalah Tok Guru silat. Hampa tak boleh jumpa dah sama lah. Perkataan lebay tu pun dah tak ada dah dalam masyarakat hari ni. Lebay ni zaman-zaman kita kecil-kecil dengar lagi. Saya kecil-kecil dulu saya bisa dengar lagi. Perkataan lebay. Lah tak ada dah. Mana nak cari Tok Lebay? Tak jumpa dah. Tok Lebay ni dia antara, bagi saya Tok Lebay ni pada pandangan saya, dia ada agama dan persilatan. Sebab tu orang panggil dia lebay. Dah nak cari Tok Lebay mana? Tak jumpa dah. Jadi kita sudah terpisah. Dalam kita sedar dan atau tidak sedar, kita sudah terpisah. Kedua-dua perkara ni, persilatan dan agama ini sudah terpisah. Secara kita tak sedar. Saya orang sejarah. Saya kaji sosial. Dan saya berpegang kepada pokoknya adalah cerita Perang Resolusi. Jadi saya pun mengembara lah ke setiap negeri. Kalau ni saya duduk sedang berurusan dengan orang faham. Tapi satu perkara yang mungkin tuan-tuan tak boleh terima lah, tapi saya ceritakan juga. Saya jumpa dengan kumpulan di Pahang. Saya kata pada tahun 1836, kalau kita baca sejarah Perang Resolusi, seluruh angkatan Melayu daripada negara Melayu mai ke Kedah. Last sampai apa? Sekali tak larat saya berhenti tu je lah. Okey. Mai ke Kedah. Saya kata termasuklah angkatan Pahang. Meremang bulu rumah. Maknanya mereka itu ada. Ini yang jadi perbahasan pula ni. Last kali mereka kata orang yang syahid, jasadnya mati tetapi mereka itu hidup. Saya pegang tu lah. Kali saya tak mau dengar. Sebab tu ayat Quran. Orang yang syahid itu, jasadnya mati tetapi mereka itu hidup. Ini pengalaman saya sendiri. Saya cerita benda ni di tempat negeri lain. Saya mesti meremang. Sampai orang panggil saya Tok Mamang. Wan lah. Yang duk panggil saya Tok Mamang pula kan. Wan tu dia suka sebut lagu tu lah. Pasal bagi saya, mereka ni hidup. Orang syahid. Apa bayang, Tok nenek kita berperang. Kemudian dia dilupakan. Tok Wan sendiri, Tok Wan kita masa kecil ni duk main, kita duk main dengan dia, kita dah lupa. Tak ada siapa pun sedekah Fatihah. Tak ada siapa pun nak renyat kat mereka, nak pergi cuci kubur lah apa semua, tak ada. Apa bayang orang pergi berperang dulu ni, pergi tinggal semua, bukan ada telefon. Pergi tinggal nak bini, ni abang nak balik dah. Tak ada, dulu tak ada. Dulu kot menadan mati-mati je. Jadi benda ni ada satu benda yang baru. Saya cuba nak gabungkan benda-benda ni. Dan bila saya duduk menung, saya ni buat kerja siapa saya tak tahulah. Saya tak tahu tu nenek saya. Tetapi saya sedang melakonkan semula cerita 200 tahun Perang Resolusi. Di mana saya ni pergi setiap negeri, pergi bercerita tentang sejarah Perang Resolusi ini di setiap negeri. Dan saya cuba mengumpulkan angkatan-angkatan daripada setiap negeri ini. Di Perak ada satu angkatan. Di Pahang ada satu angkatan. Alhamdulillah Terengganu pun dah menerima konsep haul ni. Nombor 9 Melaka pun menerima rancangan ataupun program yang saya nak buat. Seolah-olah menceritakan bahawa mungkin sebab satu abang ni yang saya jumpa di Pahang, dia kata hang takkan buat kerja ni kalau tok hang tak bisa buat. Saya pun terkejut tu. Tak apalah tok aku ni. Saya duk fikir siapa tok aku. Tapi tak apalah. Saya tak mau cerita pasal sahabat nasab tu. Saya pun tak mau cari. PP lah. Cuma bila perkataan tu disebut, maka saya rasa yalah, mestilah. Macam mana hang nak kumpul
semua orang Melayu daripada serata alam Melayu ni berkumpul di satu tempat di kota Kuala Kedah tu. Macam mana mereka nak berkumpul? Mesti ada orang yang pi, utusan-utusan yang pi ke setiap negeri ni untuk panggil angkatan-angkatan Melayu ni turun. Dan bila kita turun, kalau hampa bisa tengok cerita apa? Satu cerita Red Indian kot, kau cerita Korea. Yang Denny ni ada kawasan dia tu ada 15 pok ke 10 pok. Daripada 10 tu satu tak mau. Dia nak pakat dengan orang putih. Kau cerita Jepun kot. Dia tak ingat. Tapi yang 9 tu 3-nya tak mau. 3-nya mengambil pendirian, tak mau masuk campur. Tinggallah 6 kumpulan yang pergi berjuang. Rupanya cerita tu berlaku ni. Sedang berlaku dan saya sedang mengalaminya sendiri. Ada orang dia mengambil sikap pendirian dia tak mau campur. Ada kumpulan yang menentang, ada kumpulan yang menerima. Ni cerita dia dalam keadaan aman. Saya belajar macam mana kalau jadi perang. Tu saya kata bukan senang nak menyatu kawan. Tok Guru saya kata mudah. Hati manusia Allah Ta'ala pegang. Kalau dia nak bersatu, dia akan main dengan sendirinya lillahi ta'ala, tanpa berfikir sebarang pandangan perbezaan. Itu tujuan dia. Tujuan yang saya buat haud ni, yang paling utama ialah menyatukan semua orang. Saya tak tahu kerja saya buat ni. Saya apa jangan tanya apa motif, misi. Saya tak tahu. Saya pun tak tahu saya buat apa nak ni. Tapi saya buat lah. Gerak hati naluri kata hamba saya buat lah. Tapi saya melihat kepada perkara pokok itu, sejarah itu tadi. Tujuan mengaji sejarah, mengkaji sejarah ialah kita nak menyatukan masyarakat. Kalau agama ini boleh menyatukan, tapi agama berpegang pada pandangan agama. Oh, agama saya dah tengok dah. Saya dah tengok dah. Saya dah tengok dah orang agama ni macam-macam dah. Kenapa? Orang silat dengan cara silatnya dah berpecah. Kena ada satu orang pula ataupun satu kumpulan pula yang menyatukan mereka ni. Mailah kita ni duduk sekali bersatu. Mailah kita pergi ziarah makam tok nenek kita. Mailah kita pergi ziarah makam pahlawan-pahlawan kita. Kita mengingati mereka-mereka yang telah pergi ini, yang berjuang atas nama agama, bangsa dan tanah air. Janganlah kita terlalu, bukanlah saya kata memandang kepada sejarah Islam saja. Tengok sejarah Arab saja. Saya pernah berbahas dengan orang-orang yang mengaji dalam bidang pengajian Islam. Saya kata kat mereka, ni di tanah Melayu tak ada tok guru ke? Tak ada ulama-ulama ke yang setaraf dengan di Arab tu? Kalau tak ada, macam mana boleh muncul perkataan Bani Jawi di mulut-mulut orang Mekah, di mulut-mulut orang Madinah? Itu yang menunjukkan bahawa ada ulama-ulama kita yang setaraf. Tapi kita ni didoktrin. Ni minta maaf cakap lah. Orang yang dalam pengajian Islam tidak melihat kepada tokoh-tokoh ulama kita. Ada, tapi itu lah. Dekat-dekat tu lah. Siapa yang boleh baca manaqib ataupun sejarah? Contoh. Saya bukan orang dalam bidang sejarah Islam. Saya waktu terang, saya sejarah barat, saya sekolah. Saya mengaji sejarah pemikiran, sejarah metodologi sejarah yang saya belajar. School of thought yang saya belajar adalah daripada barat. Kalau orang tanya hang mengaji apa, saya orang putih. And sebagai contohnya manaqib tu tadi. Siapa yang boleh cerita pasal Syekh Abdul Samad Al-Bani? Sejarahnya apa ni bla 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 bla. Siapa yang boleh cerita apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syekh Samsuddin Al-Sumatrani.
Tak apalah mereka nak beza pandangan antara mereka tu, baik fikir mereka lah. Tapi kita nak cerita peranan dia tu sebagai ulama. Kalau siapa boleh cerita pasal siapa lagi lah. Itulah saya pun nak mengaji ke tokoh lama. Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani. Siapa boleh cerita? Hampa nak dapat cerita ni, hampa kena duduk dengan orang agama, orang-orang yang mengaji, yang mengkaji bidang tu. Hampa kena pergi kat mereka, baru hampa dapat ilmu tu. Jadi apa salahnya saya buat benda ni? Saya panggil puak-puak ni, alah hampa main cerita kat kami masyarakat awam. Kami pun nak tahu juga. Tak banyak sikit pun jadi dapat manfaat. Saya tanya kat budak tu lah, kawan saya tu, siapa dia ulama Melayu yang hang boleh angkat, boleh cerita. Ni kalau dengar dalam radio IKIM, balik-balik cerita. Bukanlah saya nak menolak cerita Sultan Muhammad Fatih. Ya, itu kita ambil ibrah dia. Dia adalah orang dia menang Konstantinopel. Ni, hak tok-tok guru kita yang pi berjuang ni, siapa nak angkat? Yang ni yang hamka kata dalam buku dia Sejarah Umat Islam. Sejarah Umat Islam. Dia kata, tidak akan ada satu bangsa yang lain mengangkat sejarah bangsa yang lain kecuali bangsa itu sendiri. Adakah hendak mengharapkan orang-orang Hindu mengangkat orang Islam? Sudah tentu tidak akan berlaku. Sama juga kita ni. Kita yang Melayu ni duk angkat cerita-cerita belah-belah Arab. Bukan saya kata tak boleh, tapi kita kena perjuang tempat kita dulu. Sama juga kita nak pergi jihad ni, hang kena perang tempat hang dulu, baru pergi tempat orang. Pertahankan reta benda hang dulu, baru pergi tolong orang. Konsep dia. Kalau salah saya minta maaf lah, tapi itu pandangan saya. Tak salah nak angkat, tak apa. Angkatlah sahabat-sahabat semua. Terus. Memang itu wajib atas kita untuk tahu. Tapi dalam masa yang sama, jangan tinggal ulama-ulama kita yang ada kat situ.
pada tuan-tuan semua, mainlah kita pekat-pekat, bawa ajar orang sikit. Banyak cara banyak, sikit cara sikit. Kita pekat-pekat lah, bantu. Kita ni adalah generasi, bagi saya lah, kita ni adalah generasi yang terakhir yang nak mempertahankan agama bangsa seperti mana yang ada pada tutup guru kita dulu. Kita ni lah yang nak kiranya kalau jatuh, kita ni jatuh habis berderai bangsa ni. Politik dah hancur lah. Budaya pun ada yang tersisa. Bagi contohnya, saya bagi contoh, kalau di 2-3 tempat saya pergi, budaya-budaya lama ni dah hilang. Habis tak tahu lah. Zaman saya tanya satu tempat lah. Saya kata zaman mereka ni sebaya dengan saya tahun 80-an. Lah budaya ni dilihat tahun 2000. Lah tak ada lah. Punya banyak budaya Melayu yang dah hilang. Orang kata apa? Habis di telan zaman. Sebab tidak diwarisi. Kedah adalah Cak Lempung, Hadrah, GK. Itu yang tinggal lah di Kedah, yang saya tahu lah. Tapi kita pun tak berjaya nak angkat benda-benda ni macam Mak Yung berjaya. Johor dah berjaya dah dulu, Zapin, Kuda Kepang. Tapi kita utara ni, budaya tu tak ada. Kita tak berjaya nak mengangkat budaya tu. Sembang boleh lah, takkan nak sembang boleh lah. Tapi yang nak bawa benda tu payah. Nak go international payah. Mek Mulung. So lebih kurang itulah maksud yang saya buat haul sejarah ulama, sejarah Kesultanan Ulama dan Pahlawan, dengan tujuannya nak menyatukan semua. Dan saya terimalah perbezaan-perbezaan tu. Dan itulah kata lain padang lain belalang, masing-masing kena lah. Dan saya berharap lah yang mana tengok live dia lagi, mainlah kita cari satu kaedah dengan cara masing-masing. Kita cubalah satukan bangsa kita ni. Dengan duk sembang Imam Mahdi ke apa, Panji Hitam dari Timur ke apa ke, kalau benda-benda macam ni pun tak boleh nak buat. Baik tak payah sembang lah kan. Okay. Mamat dia tak sebenarnya. Kita nak tunjuk hebat macam tadi, tapi suka pakai orang. Tu budaya kita lah. Sabarlah nak buat lagu mana. Dia bangsa perang lagu tu lah. Dia naik angin. Okay. So sekadar itulah daripada saya. Terima kasih kerana menonton live pada malam ni. Jadi apa yang baik ambillah, apa yang buruk tu jadikan sempadan. Semoga Allah merahmati perjuangan kita, merahmati perjuangan untuk nenek kita lah. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang syahid di jalannya, insyaAllah. Okay, so sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.